Assalamualaikum. Saya nutritionist Fiza dan hari ini macam biasa saya akan kupas sedikit tentang topik yang terpilih. Okey, baru-baru ini saya ada menerima satu rujukan daripada doktor iaitu seorang ibu muda yang baru sahaja melahirkan cahaya mata yang pertama. Okey, setelah ditemu bual, kenapa dirujuk oleh doktor? Sebenarnya bukanlah disebabkan oleh anak yang mengalami kekurangan zat ataupun kurang berat badan, tetapi adalah berkenaan dengan penyusuan. Dan biasalah ibu muda ni banyak lagi yang perlu belajar tentang penyusuan. Tetapi setelah ditemu bual, tanya antara isu yang diutarakan oleh ibu ialah beliau diminta untuk memberikan air kosong kepada anak beliau yang baru sahaja berusia 1 bulan, baru sahaja mengenal dunia. Jadi, bila ditanya lagi, beliau berkata, saya berpantang di rumah mertua dan ibu mertua saya yang meminta saya untuk memberikan air kosong kepada anak. Kenapa? Kerana beliau melihat bayi itu seolah-olah kehausan, tidak cukup air. Dan itu yang menyebabkan beliau disuruh untuk memberikan air kosong kepada bayi kecil. Okey, pernah tak anda mengalami situasi yang sama macam ni? Pernah tak? Persoalan dia, bolehkah kita memberikan air kosong ataupun apa-apa cecair lain ataupun makanan kepada anak kecil yang bawah daripada umur 6 bulan? Boleh ke? Jadi, topik kita pada hari ini ialah berbalik kepada soalan tadi. Bolehkah kita memberikan air kosong ataupun minuman lain atau cecair lain maupun makanan kepada anak kecil yang berusia bawah daripada umur 6 bulan? Sebelum tu, biar saya kongsikan satu benda kepada anda. Di Malaysia, kita mempunyai satu polisi kebangsaan iaitu Polisi Kebangsaan Penyusuan Susu Ibu. Apa yang dikatakan dalam polisi ini ialah semua ibu digalakkan untuk menyusu anaknya dengan susu ibu sahaja sejak dari lahir sehingga umur 6 bulan secara eksklusif dan meneruskannya sehingga umur 2 tahun. Makanan tambahan hanya diberikan bermula sejak umur 6 bulan. Apa yang dimaksudkan secara eksklusif ialah dari lahir sehingga 6 bulan, susu ibu sahaja. Tak perlu air, tak perlu makanan lain. Susu ibu sahaja. Itu yang dikatakan sebagai penyusuan susu ibu secara eksklusif. Jadi, berbalik kepada topik kita tadi. Boleh ke kita nak bagi air kosong kepada anak kecil yang belum lagi mencapai umur 6 bulan? Tak boleh. Kalau kita nak menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif dan juga untuk kita memastikan keselamatan dan kesihatan bayi kita. Kenapa tak boleh pula? Okey, yang pertama, sistem penghadaman dan pencernaan bayi masih tak matang lagi. Dan ini boleh menjemput kepada jangkitan-jangkitan kuman yang lain. Kita tak tahu apa yang ada dalam air kosong tu. Kuman-kuman yang memang kita tak nampak. Jadi, untuk mengelakkan risiko keracunan ataupun apa-apa risiko buruk daripada air, elakkan memberi air kosong kepada bayi. Yang kedua, untuk pengetahuan semua ya, kandungan air dalam susu ibu itu sendiri sudah pun tinggi, iaitu sebanyak 88%. 88% kandungan air yang ada dalam susu ibu, dan itu sudah pun mencukupi untuk mengelakkan daripada bayi kita kehausan. Yang ketiga ialah apabila kita memberikan air ataupun cecair lain kepada bayi, sebenarnya ia akan membawa kepada kegagalan penyusuan susu ibu itu sendiri. Kenapa? Kerana apabila bayi atau anak kita mula minum cecair lain, ia akan mengurangkan rangsangan kepada penyusuan, rangsangan hisapan kepada ibu yang akan menyebabkan kurangnya terhasil susu ibu dan akan membawa kepada kekurangan bilangan penyusuan ataupun kekurangan masa penyusuan anak kita.
Dan semua itu akan meningkatkan risiko kepada kekurangan zat makanan kepada bayi kita. Jadi kesimpulannya, kita tak boleh bagi air kosong ataupun cecair lain ataupun makanan terlalu awal kepada bayi yang masih belum mencapai usia 6 bulan. Saya harap agar para ibu di luar sana ataupun nenek atau datuk di luar sana untuk faham situasi sebenar apabila kita memberikan makanan atau minuman lain terlalu awal kepada anak kita, terutamanya memberikan air kosong kerana kita ingat mereka haus. Sebenarnya tak. Suka saya ulang sekali lagi bahawa dalam susu ibu itu sudah pun mengandungi kandungan air yang tinggi iaitu sebanyak 88% dan ini sebenarnya cukup untuk menghilangkan dahaga bayi kita. Jom kita ubah persepsi, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Terima kasih.